Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala perintah kita berbuka setelah sebulan kita berpuasa. Sekarang perintah makan bila kita lapar. Bila lapar kita makan. Sekarang bulan puasa dulu di siang hari lapar pun kita tak boleh makan. Jadi Allah tukar perintah dia. Kenapa Allah tukar perintah dia di bulan puasa? Bila lapar pun tak boleh makan. Karena Allah nak ajar makan ni kerana Allah suruh, Allah perintah. Dan niatnya untuk sukakan Allah. Tapi tak ada orang faham ni. Mereka baca doa makan. Dia ajar doa makan pada anak-anak kecil-kecil. Bismillah wa ala barakatillah. Dan ada Bismillahirrahmanirrahim. Doa. Baca doa makan. Tapi niat makan tak ada. Jadi bila kita buat satu amalan, kita tak ada niat. Walau kita baca doa, jadi dia tak jadi amalan. Setiap amal kena ada niat. Dan niat tu kena betul. Jadi niat makan tu sebenarnya kerana perintah Allah dan untuk suka ke Allah. Dan kita diperintah makan sekarang ni sebelah bulan puasa bila lapar. Bila tak lapar, kita tak diperintah makan. Kalau kita makan juga, kita berdosa. Dan kita diperintah bila makan pula berhenti makan sebelum kenyang. Jadi itu semua perintah tak dapat dibuat. Berhenti sebelum kenyang tak dapat dibuat. Lapar makan tak dapat dibuat. Walaupun dah sebulan puasa belajar, lapar pun tak boleh makan sebab perintah Allah. Tapi bila buka puasa, bila waktu berbuka diperintah makan mesti. Jadi pada hari ini diperintah makan, tak boleh puasa. Hari ini. Hari raya inilah. Pada hari raya haji 3 hari. 3 hari ya? Termasuk raya haji 4 hari. Hari raya itu sendiri. Tak boleh tak boleh puasa. Walaupun nak puasa. Jadi kita kena buat amalan kerana Allah perintah lah. Kenapa kita tak makan, kita tak boleh puasa hari ni? Kenapa? What's wrong with this day? Apa salahnya hari ni? Kenapa pula tak boleh puasa? Sebab Allah tak perintah. So apa pun kita buat sebab Allah perintah. Apa pun kita tak buat kerana Allah tak perintah. Dan niat kita buat apa pun amalan untuk sukakan Allah. Takkanlah taat perintah dia untuk buat benda lain, untuk dapat benda lain. Saya taat perintah Allah supaya saya kenyang. Tak kena. Tak boleh. Niat dia tak betul. Sebab itu bila kita makan sebab kita nak kenyang atau nak hilangkan lapar, maka kita telah mempersekutukan Allah. Sebab bila kita niat untuk kenyang, makna kita percaya makanan tu boleh hilangkan lapar, boleh bagi kita kenyang. Sebab itu
dikatakan bila kita makan, niat kita nak kenyang, kita telah mempersekutukan Allah, tapi kita tak faham bab tu. Tinggi kita bilang. Tinggi, oi. Tapi sebenarnya dia benda asas. Dia kalimah ni asas. Asas agama tu kalimah ni lah. Jadi bila kita beramal kerana perintah Allah dan untuk sukakan Allah tu, kita sebenarnya buat benda asas, iaitu niat. Niat tu pentinglah. Kalau tak ada niat, amal tu tak diterima. Tak ada amal kalau tak ada niat. Jadi banyak orang cakap ni, tak ada amal, tak ada niat. Tapi bila dia makan, dia tak ada niat. Bila dia minum, dia tak ada niat. Bila dia kerja, dia tak ada niat. Dia niat hanya bila nak ambil wudu, kerana Allah. Ataupun semayang, puasa, baru ada niat. Haji, tidak, dia tak ada niat. Jadi itulah namanya kita ni menganggap Islam ni agama, bukan satu gaya hidup, bukan satu gaya hidup. Maknanya meliputi apa saja kita buat. Hanya terbatas pada semayang, ambil wudu, puasa. Sebab itu aja ada niat. Kenapa kita tak ada niat bila makan? Sebab kita kata itu bukan amalan agama. Jadi menyempitkan agama kepada puasa, semayang, namanya sekular. Agama sekular, bukan sekular. Menganggap agama ni dengan amalan makan, minum ni beza. Kita tak boleh campur. Wih, itu bukan agama makan. Kerja, itu kan agama. Itu dunia. Itu dunia. Pergi bekerja tu dunia. Makan dunia. Minum dunia. Tidur dunia. Kahwin dunia. Adalah dia orang. Jadi Islam tak boleh buat macam ni. Allah SWT tak cakap macam tu. Allah mahu kita fisilmi kafah. Fisilmi kafah tu bukan fisilmi pas. Fisilmi kafah, maknanya masuk Islam seluruhnya. Masuk Islam seluruhnya, bukan Islam hanya semayang, puasa, zakat, ada niat kan. Yang mana kita kata ada niat tu Islam lah. Yang lain tak payah ada niat. Makan tak payah ada niat, minum tak payah ada niat, tidur tak ada niat, bekerja tak ada niat. Jadi hampir seluruh hidup kita satu hari, bekerja dah berapa jam, tidur dah berapa jam, minum makan lagi hampir 3 suku lebih. Dah dekat hampir semua tak ada ibadah. Tak ada Islam, bukan Islam. Kita kata ini dunia. Saya nak tidur ni, saya dunia. Tidur dunia, makan dunia, kerja dunia. Berapa sangatlah adanya agama. Semayang pun tidak kadang setengahnya. Atau semayang pendek pun khusyuk tak ada. Nah, jadi akibat, jadi dakwah memang dunia lah juga. Kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, ini dunia. Setengah dia orang kata. Sebab dia halau orang nak pergi buat dakwah. Jadi dia orang anggap agama ni semayangnya. Haji, puasa. Untuk semayang kita kena wudu. Itu ada niat semua. Dakwah tak perlu ada niat. Dakwah je. Kan? Mana ada dia orang ajar dakwah kena ada niat? Mana dia? Tak, dakwah pun tak buat. Kalau buat pun dia nak baiki orang. Kita buat dakwah ni nak baiki orang. Saya orang dakwah. Masuk ke Islam. Saya orang dakwah. Saya ni buat dakwah untuk betulkan orang. Untuk masukkan orang kepada Islam. Selamatkan dia dari neraka. Saya ni. Jadi dia orang, niat dia orang semua tak ada.
kerana perintah Allah tak ada. Tak ada orang buat dakwah kerana perintah Allah. Saya buat dakwah ni sebab saya bagus daripada awak. Sebab itu dia orang kata nak buat dakwah kena bagus, kena alim, kena ada ilmu. Sebab niat buat dakwah nak betulkan orang. Takkan boleh pula kita nak betulkan orang kalau kita pun tak betul. Jadi dia kata kenapa kau buat dakwah, kau pun tak betul. Jadi dia orang semua faham orang tak betul tak boleh buat dakwah. Sebab perintah buat dakwah ni untuk orang betul je. Sebab itu ustaz-ustaz kata, kamu tak boleh buat dakwah, ilmu tak ada. Kamu tak boleh buat dakwah, kamu pun tak betul. Jadi mereka bukan buat ingat dakwah ni perintah Allah pada orang betul dengan orang tak betul. Bukan sebab nak betulkan orang, nak sukakan Allah. Tapi oleh kerana dakwah ni bukan agama, bukan amalan agama, amalan setengah orang aja. Dia bukan perintah untuk semua orang. Pada umum orang Islam faham. Dia perintah untuk orang bagus. Orang dah kira baguslah. Yang dah pergi masjid, yang semayang dah, yang anak semua bagus, bini semua bagus, yang semua ada ilmu, boleh ceramah. Itulah dakwah perintah. Dan niat dakwah nak baiki orang. Sebab itu orang hari ni ingat nak buat dakwah kena alim. Ustaz-ustaz semua cakap, mana kau nak buat dakwah, kau tahu pun tak ada. Kau apa pun tak tahu. Ini orang tabligh ni tak ada ilmu. Nak dakwah-dakwah. Tabligh pun tak buat dakwah, dia pun tak faham. Tabligh apa buat dakwah ni, ajak orang pergi masjid. Semalam saya cakap dah, pergi masjid ni bukannya mengajak manusia kepada Allah. Kalau mengajak orang kepada Allah, namanya dakwah. Kalau mengajak kepada masjid, tak nama dakwah kan. Tabligh apa dia buat? Dia pergi ramai-ramai petang-petang dekat maghrib, pergi rumah ke rumah orang Islam, ajak orang Islam pergi masjid. Betul tak? Itu aja dia buat. Lepas tu datang masjid, kumpul, bagi ceramah satu orang yang pandai, yang boleh buat dakwah, dia kata. Nah, dia orang dakwah. Dan taskil bukan supaya taat perintah Allah, supaya keluar 40 hari, 4 bulan, 3 hari. Itu pun tak ada perintah Allah. Maksudnya dari segi perintah yang utama lah. Dan dia orang kata itu keluar jalan Allah. Kan? Keluar jalan Allah tanpa mengajak orang kepada Allah, mengajak orang pergi masjid. Tak betul. 4 bulan dia orang keluar, 40 hari tinggal harta diri. Sama tu, belanja harta diri. Itu sama. Tapi kerja dia tak betul. Kerjanya ajak orang pergi masjid. 4 bulan ke, 40 hari ke, setahun ke, setahun setengah ke, 3 hari ke. Modus operandi dia sama. Jadi macam mana boleh dia kerja mengajak manusia kepada Allah? Itulah kerja yang dipanggil dakwah oleh ustaz-ustaz semua. Ustaz-ustaz semua panggil tabligh ni orang dakwah. Sebab tabligh pun menganggap dia orang dakwah, orang tabligh. Orang tabligh ni orang dakwah. Jadi self-proclaim aja. Self-proclaim maknanya menganggap kita buat dakwah tapi sebenarnya bukan buat dakwah. Kalau orang betul-betul alim, dia kata dia tak buat dakwah. Tapi kerana tak ada alim, pseudo alim, alim sebab belajar agama sampai madrasah, panggil alim. Sebab dia lulus Universiti Azhar, panggil alim. Tapi tak alim sebenarnya. Jadi dia katalah orang tabligh ni dakwah. Dan orang tabligh pun tak alim, menganggap dia dakwah. Sebenarnya dia bukan buat dakwah. Dia ajak orang pergi masjid. Dakwah mengajak orang kepada Allah, mengajak orang yang tidak mahu Allah kepada mahu Allah, yang tidak mengucap kalimah, diajak mengucap kalimah. Lepas tu bukan setakat itu saja. Ada orang dia buat dakwah bukan Islam saja. Kita nak ajak orang ucap kalimah, bas, itu je, cukup. Itu kan dakwah bukan berhenti kat situ. Dakwah ni nak bawa manusia kepada seluruhnya taat kepada Allah, jadi hamba. Maksud yang mana dia dicipta, iaitu selepas dia mengucap, mau ajak dia buat kerja, nak buat kerja dakwah, supaya kalimah yang diucap masuk dalam hati ke tahap yang Allah mahu, supaya dia boleh taat perintah Allah dengan cara betul dan diterima, ikhlas, cara Nabi SAW. Lepas tu bukan, dan lepas tu sehinggalah seluruh agama dia dapat bawa lah.
Jadi sehingga dia jadi kekasih Allah. Jadi kita buat dakwah bukan setakat ajar mengucap, sampai orang tu boleh jadi kekasih Allah. Benar jadi hamba Allah. Bukan dakwah berhenti siapa yang ucap kalimah. Ada orang asyik-asyik dakwah bukan Islam aja. Dia suka dakwah bukan Islam aja. Lain tak nak. Ribu-ribu orang masuk Islam. Oh, dia sebenarnya buat ni untuk sukakan diri dia, untuk dapat nama. Dah 5,000 orang dah mengucap. Uish, warak dia ni. Satu orang masuk Islam je sebab kita dah selamat dari neraka. Ui, ini 5,000 orang. Jadi kita ingat dia orang besar lah. Buyung tinggi lah. Orang tak faham tu sebenarnya. Sebenarnya dia tak faham. Kalau dakwah ni hanya mengucap orang, suruh orang mengajak mengucap kalimah, habislah. Macam Zakir Naik kan. Dia bagi ceramah. Ceramah pembandingan agama lah. Bukan saya kata tak bagus. Tapi apa akhirnya? Satu orang mengucap. Lepas tu dia ajar mengucap masa tu juga. Ada dia jumpa orang tu lagi. Suruh dia buat dakwah, ada. Suruh dia semayang, ajar dia, tak ada. Itu je dia buat. Hadir dan istimak dia 100,000, 10,000. Nampak gah lah kan. Oh, dia ulama besar kan, Dr. Zakir Naik. Yelah, orang panggil dia kira orang alim lah, ulama. Banyak dia tahu. Oh, ribu-ribu majlis dia kan. Dia kalau 2-3 orang dia tak nak. Mana dia nak? Dia kata kalau kamu tak 100,000, 10,000 saya tak tahu. Jadi siapa yang boleh buat kerja macam dia tu? Kalau itulah dakwah. Kalau itulah perintah yang namanya dakwah yang Allah beritahu dalam Quran tu, dia je lah boleh, atau 2-3 orang lagi. Nak ambil kursus dia tu bukan senang. Bayar duit tu. Mengajar itulah inilah murid dia. Berapa orang lagi dah? Berapa orang yang ada duit nak belajar? Jadi tuan dia bukan dakwah macam Zakir Naik tu. Itu tak dinamakan buat kerja dakwah. Dia berceramah tentang perbandingan agama, itu aja. Dia bukan buat dakwah. Dakwah ialah seperti Nabi. Aras tanda apa-apa perintah Allah bukan siapa-siapa buat. Aras tanda dia apa Nabi buat. Macam mana Nabi buat. Walaupun Zakir Naik tu gah punya ribu orang, dia tak boleh panggil itu dakwah. Orang nak heran lah, macam mana pula Zakir Naik tak dakwah. Dia mengajak orang mengucap. Dakwah bukan setakat mengajak orang mengucap, tuan. Kalau mengajak mengucap ya Nabi kerja dia, Nabi punya kerja ajak mengucap, tak jadi orang lah. Habis lah. Kan? Lama-lama dia menyembah berhala je lah. Jadi selepas orang tu mengucap, mau diajak buat kerja dakwah. Supaya kalimah yang masuk, yang disebut tu masuk dalam hati. Itu pun kalau dia buat kerja tu dengan cara Muhammad, dengan korban harta diri. Nah, di tempatan dan di seluruh dunia. Bukan buat kerja tempatan aja. Dan niat nak suka Allah. Baru dapat niat untuk suka Allah. Mula-mula cakap aja untuk suka Allah. Skrip tu kan. Tapi dia akan jadi real bila dunia dah keluar, kalimah dah masuk ke tahap yang Allah mahu, yang tinggi. Jadi tuan-tuan yang mulia, sebab itu bila kalimah ni masuk, inilah merupakan asas agama. Kan? Ditanya Nabi apa asas agama? Kalimah yang aku tawarkan pada pamanku Abu Talib, dia tak tolak. Nabi cakap dalam hadis ni setakat kalimah tu aja, tapi maksud asas bila kalimah tu ada dalam hati. Kalau dia tak ada dalam hati, dia tak jadi asas kalimah tu. Satu benda asas ni mesti menunjang ke bumi. Kita mau tengok ayat Quran ni lah. Kan? Perkataan yang baik tu kata Allah, ialah umpama pohon yang akarnya menunjang di bumi, dahannya menjulang ke langit. Maksud perkataan yang baik tu dalam ayat Quran tu dah kalimah la ilaha illallah, Muhammad Rasul, yang Nabi SAW bagi tahu asas. Sebab itu kita nak faham hadis tu, nak tengok Quran. Maksudnya kalimah la ilaha illallah tu masuk dalam hati. Seperti akar. Baru keluar dahan menjulang ke langit. Dan tak boleh nak roboh dah pokok tu. Tiup angin ke apa ke, kan? Tapi kalau kalimah tu kat mulut sahaja,
ke hati sikit aja macam Hanzalah. Dia bukan akar menunjang ke bumi, akar dia tak masuk ke bumi, sikit je. Ada pokok-pokok yang akar dia sikit je, senang cabut tak? Akar dia tak menjulang ke bawah, sikit je kat luar. Senang tak angkat? Dan pohon dia ada naik ke langit. Shrub, they call it shrub. Semua yang shrub apa? Tanaman-tanaman yang atas tu kan serap tarik dia tak ada tunjang. Cuba pokok tualang. Pokok tualang tu tinggi dia dan dalam. Itu umpama orang iman kuat. Orang yang ada iman kuat. Macam Yazid punya iman tak macam pokok tualang. Dia macam pokok apa? Pokok rambutan pun tidak. Dia macam toge punya pokok. Ataupun sawi. Jadi pembandingan ini Allah buat supaya kita mudah faham. Jadi lepas itu baru dia dapat bawa agama, baru dia boleh jadi hamba Allah, boleh jadi kekasih Allah. Allah jadikan kita untuk jadi kekasih Allah, bukan mengucap kalimah aja. Sebab itu orang yang buat kerja, ajak orang mengucap kalimah, dia tak buat kerja dakwah. Tapi dia mengaku dakwah lah. Dan orang kata dia dakwah sebab dia orang tak faham apa itu dakwah. Dakwah bukan mengajak. Allah bagi tahu, waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, mengajak orang kepada Allah. Mengajak orang kepada Allah tak mesti mengajak pada mengucap kalimah. Bukan itu aja. Banyak Al-Quran tu seluruhnya itu je ke. Macam-macam benda nak dibuat, nak diamal. Kenapa tak dapat? Iman lemah. Jadi kalimah tu kena masuk ke dalam hati. Barulah boleh menjulang ke langit. Barulah Quran seluruhnya dapat diamal. Barulah maksud yang mana Allah jadi kita tercapai. Jadi buat dakwah ni bukan perkataan kecil. Dia berjuang menegakkan agama namanya. Berjuang. Berjuang ni dengan harta, diri, masa untuk agama hidup dalam diri kita. Dan supaya manusia yang dengar ikut cakap kita, ikut perintah Allah, ikut cara Nabi pun hidup agama. Yang kita ajak, yang tak dengar, yang tak amal, dia tak jadi ya. Tapi kita yang ajak ni akan jadi bila kita amal apa kita cakap. Kita bukan suruh orang saja, kita buat. Jadi kalau kita tak buat, kita telah berdosa, memang tak dapat lah. Agama pun tak hidup kat kita. Itu tak buat dakwah tu. Boleh buat dakwah, kita ajak orang, bukan supaya orang tu jadi baik, kita untuk sukakan Allah. Bila kita buat untuk sukakan Allah, orang nak ke, orang tak nak ke, orang mau ke, tak nak, kita terus cakap. Ada COVID ke, tak ada COVID ke. Hari ni kita tak boleh cakap kat orang. Tapi kita buat juga, kita pergi rumah ke rumah, doa je. Cuba kita tak ada buat kerja dakwah macam ni. Kita dakwah bercakap aja. Kan? Selama ni kita jumpa orang cakap, tak jumpa orang kita diam. Katalah kita tak, Allah tak ajar kita dakwah macam ni. Yang mana selama ni kalau ada orang kita cakap, kalau orang tu tak sedia kita doa, atau orang tu tak ada kita doa. Katalah kita tak faham buat dakwah macam ni. Tiba COVID ni, kita tak boleh buat dakwah lah sebab orang tak boleh cakap. Kita pun tak gas lah. Jadi orang yang faham dakwah ni hanya bercakap pun akan gagal lah masa COVID ni. Macam Sabti dia tak buat masa COVID ni. Sebab dia faham dakwah ni jumpa orang. Bila tak boleh jumpa orang, tak payah dakwah. Dakwah bukan jumpa orang, mencegah mungkar. Mencegah mungkar dengan jumpa dan doa. Dia bukan jumpa aja. Sebab itu dalam hadis tu kamu mencegah mungkar. Kalau boleh dengan tangan, maksudnya ajak dia kepada amal. Tidak dengan percakapan, cakap kat dia. Tidak dengan hati, doa. Jadi bila kita faham hadis ni, ni kena hadis. Quran tak ada. Yang mencegah dengan hati ni. Tak? Nabi tunjuk. Jadi kita faham kat situ. Itulah Quran dan Sunnah. Macam mana Nabi buat di Taif. Nabi nak cakap tak boleh. Tak? Nak jumpa dia orang pun tak boleh. Nak cakap kat dia orang pun dia orang tak nak dengar. Lepas tu
Dia nak tinggalkan tempat pun dia orang baling batu. Lama-lama dah jauh, Nabi doa. Nangis Nabi. Ada. Kat Mekah Nabi tak ada doa. Sebab apa? Banyak orang nak jumpa. Dakwah pula di lorong-lorong, di jalan-jalan. Mana sempat nak doa? Mana ada boleh doa? Jumpa orang. Ini rumah ke rumah, orang tak ada. Kadang-kadang tak nak buka pintu. Kita doa lah. Kalau kita dakwah di pasar-pasar, anak di ni kita tak payah nak doa. Jumpa orang. Kalau pergi di Indonesia, tak ada saya doa. Jumpa orang kan. Ramai orang. Di India, mana nak doa? Jumpa orang kan. Tapi kalau kat Malaysia, orang tak ada kat luar. Kat rumah kan. Lepas tu, yelah kalau kat kedai-kedai tu ramai-ramai, kita nak dakwah pelanggan tu kena minta izin tuan kedai tu dulu. Tuan kedai biasa tak nak bagi. Kacau bisnes dia. Jadi yang sesuai kita dakwah kat rumah. Tapi rumah ada orang tutup. Orang tak mau buka. Jadi bila orang tak mau buka, kita doa lah. Jadi masa Covid ni kita tak boleh jumpa orang, kita doa. Jadi doa ni adalah juga kaedah mencegah mungkar. Ada hadisnya. Mencegah dengan hati. Hanya salah tafsir. Selama ni disebut mencegah dengan hati ni rasa benci. Itu salah. Kalau kita ada rasa benci pada orang buat jahat, kita tak boleh mencegah mungkar. Boleh ke benci tu mencegah dia daripada apa? Tak boleh. Maksud hadis tu ialah mencegah. Dia boleh dengan perbuatan, ajak dia buat baik. Bila dia buat baik, mungkar dia tercegah. Atau dengan bercakap dengan dia, kalau dia nak dengar, nak ikut. Kalau tak boleh, doa. Jadi doa ni Allah kabul, dia akan jadi. Walaupun kita tak jumpa dia, walaupun dia tak mau dengar cakap kita. Jadi ini tafsir yang betul yang dibuat oleh Maulana Ilyas rahmatullahi. Jadi kalau kita tak ikut tafsir ni dan tak faham, saya tak buatlah macam yang saya ajar kamu ni. Orang yang tak faham, apa pasal doa-doa depan rumah? Mana ada Nabi buat? Kau faham tak hadisnya? Ni mana ada tertib? Banyak dia orang cakap. Tapi saya dengan izin Allah bagi yakin saya. Ini benar, ini betul. Dan Allah bagi saya alat untuk tanya Allah betul ke tidak. Jadi bapa yang mulia, dengan hari ni kita tengok waktu Covid ni kita tak jumpa orang, tapi kita masih boleh pergi rumah orang, dan kita masih doa. Pagi raya ni pun kita boleh pergi lagi dan doa. Dan hari ni kita bagi gas, bukan cakap ke orang, cakap ke Allah. Allah nak bagi tahu kamu, walaupun kau cakap ke aku, kau tak cakap ke orang, aku suka. Sebab apa? Sekarang kau tahu. Cakap ke orang pun tak boleh. Jadi bila tak boleh, kau masih boleh buat dakwah. Sebab yang buat semuanya Allah. Yang mengubah manusia Allah. Yang menukar manusia sama Allah. Tak payah nak jumpa orang pun tak apa. Macam Covid ni. Kita boleh cakap dengan Allah, Allah boleh ubah orang. Jadi kita kena taat perintah Allah. Masih buat gas lagi. Tak ada berhenti dalam dunia ni. Bila berhenti buat gas, berhentilah cahaya. Bila berhenti buat jaulah ni, maka dalam dunia ni api terang semua gelap. Jadi macam Azri ni mana dia faham macam ni? Kalau dia tak nak ikut saya, kalau dia duduk kat baling tu, dia tak adalah buat macam saya. Dia akan buat macam tabligh lah. Sebab dia ada sikit-sikit ikut tabligh. Jadi bila dia ikut tabligh tu, dia rasa macam tak betul lah, dia bilang. Saya masih mau ikut Amir Sab Dr. Naswar. Saya masih ingat lagi dia ajar kalimah, cakap kalimah. Dalam hati dia mau ikut Amir Sab. Sebab tu dia cuba cari saya dalam Facebook, dalam itu. Setelah tinggalkan saya 8 tahun. Lepas tu dia tengok saya ada balas, terima, dia suka. Lepas tu dia datang jumpa, baru dia dapat. Kalau dia tak ada buat usaha nak jumpa saya balik, dia duduklah kat baling macam orang baling lain, kan, tak buat usaha. Tapi merasa kuat agamanya. Demonstrasi yang mau, semua itu mau. Buat gas tak mau. Jadi tuan-tuan yang mulia, Allah SWT mengajar agama kepada orang yang Allah sayang. Saya dapat faham agama ni kerana Allah ajar saya. Dan Allah sahaja saya sebab Allah sayang saya. Allah cinta kat saya. Dan Allah bukan bagi saya ilmu macam nak buat kerja Nabi.
Allah bagi saya ilmu untuk tafsir Quran. Mau hampir habis sana sekarang. Dah dekat 27 juz. Macam mana boleh satu profesor, doktor, optometri boleh tafsir Quran? Ada pernah lah. Tak ada. Itulah menunjukkan dengan jelas yang mengajar saya mentafsir ni bukan jin, bukan syaitan, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau saya ni diajar oleh Allah, siapa saya? Saya ni namanya wakil. Wakil Allah, wakil Muhammad SAW untuk mengajar kamu. Kalau kamu tak nak dengar, maka kamu telah engkar Allah. Maka kamu takkan dapat kebaikan dan takkan dapat bahagia. Allah telah hantar orang untuk kamu ikut. Kamu kena ikut. Kalau kamu tak nak, kamu kena ikut syaitan. Dan bila kamu ikut syaitan, maka kamu pasti akan sesat dan bersama dia ke dalam neraka. Okey, guys.